الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bidan, para ustaz ahli jaga kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dihormati, para asatizah yang disayangi, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan kurnianya dan juga keizinan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pada malam ini dapat sama-sama kita menunaikan kewajipan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, menunaikan solat fardu maghrib berjemaah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, amalan yang kita lakukan itu mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang baik di sisinya insya-Allah. Baik, malam ini tuan-tuan kita bertemu lagi dalam satu perkongsian kuliah tahsinul Quran. Mudah-mudahan dalam pertemuan malam ini tuan-tuan sedikit sebanyak dapat menambahkan kefahaman kita, ilmu kita tentang Al-Quran insya-Allah. Baik, sebelum kita masuk sambungan pada surah Al-Insyiqaq, kita akan sambung surah Al-Insyiqaq. Jadi eloklah sama-sama kita ambil istifadah pengajaran daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Hadis ini daripada riwayat Imam Ahmad. Nabi kata apa? Dalam hadis ini jelas. Nabi kata apa? Sesiapa mendengar satu ayat daripada kitab Allah, yakni Al-Quran, maka ia akan menjadi cahaya untuknya pada hari kiamat. Nabi kata apa? Sesiapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah, iaitu Al-Quran, maka ianya, itu Al-Quran itu, yang satu ayat tadi itu tuan-tuan, akan menjadi cahayanya bagi dirinya yang membaca Al-Quran, yang mendengar Al-Quran itu pada hari kiamat, menjadi cahaya. Okay, baik. Hadis ini menjelaskan maknanya orang yang mendengar sahaja Al-Quran tuan-tuan mendapat ganjaran begitu. Maksudnya orang dengan satu ayat Al-Quran Allah berikan cahaya dia ketika mana yaumul qiyamah. Baik, cahaya ini penting tuan-tuan sebab menggambarkan pada yaumul qiyamah itu nanti suasana yang gelap gelita tuan-tuan. Jadi orang yang tak berdamping dengan Al-Quran, yang tak mendengar, dengan hidupnya tidak mendengar Al-Quran, maknanya tak ada cahaya bagi dia. Paling mudah tuan-tuan, kalaulah orang yang tak sempat bertemu dengan yaumul qiyamah, contoh dia dah meninggal awal, masuk alam barzakh, alam kubur tuan-tuan. Kita maklumlah memang alam kubur tu gelap, bila ditutupkan liang lahat memang gelap. Jadi pada waktu itu kita sangat menginginkan ada cahaya, maknanya kita nak lihat apa yang ada dalam tu. Sebab kita ni tuan-tuan secara fitrah ni tak suka kepada kegelapan. Tak ada orang suka duduk dalam gelap-gelap tuan-tuan. Mesti nak ada cahaya. 24 jam gelap tak nak. Tak tentu arah kita tuan-tuan. Kalau satu hari itu hujan tak henti, tak ada cahaya langsung, apatah lagi pada waktu yang lama. Jadi maksudnya kita perlukan cahaya.
Jadi pada waktu itu ketika alam barzah, Al-Quran ini akan menjadi cahaya. Ayat yang kita dengar itu tuan-tuan menjadi cahaya dalam alam barzah itu. Apatah lagi orang yang membaca Al-Quran. Nah, tadi mendengar Al-Quran tuan-tuan, orang yang membaca Al-Quran dah tentu lebih daripada itu yang Allah berikan kepada dia. Hidupnya sentiasa dengan Al-Quran. Tak lekang lidah dia, bibir dia ketika mana dia hidup dengan membaca Al-Quran. Jadi kelebihan kepada orang ini. Dan diceritakan juga dalam satu hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada ibu dan ayah yang mana memiliki anak yang menghafaz Al-Quran. Iaitu Allah berikan dia ketika mana yaumul qiyamah itu satu dipakaikan kepada ibu dan ayah itu dengan satu mahkota, yang mana mahkota itu memberikan cahaya lebih terang daripada matahari tuan-tuan. Maksudnya memberikan satu simbolik ataupun kemuliaan kepada ibu dan ayah itu, yang mana melahirkan anak seorang hafiz ataupun seorang yang menghafaz Al-Quran dan mengamalkannya, satu kemuliaan. Apatah lagi orang yang menghafaz Al-Quran dan mengamalkannya, lebih daripada itu. Satu kemuliaan yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan kita Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan begitu, dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita amalkan ketika hidup, iaitu bersama dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mudah-mudahan Al-Quran itu menjadi peneman kepada kita ketika mana kita memerlukannya akan datang, insya-Allah. Baik, hari ini tuan-tuan kita akan sambung surah Al-Insyiqaq pada muka surat 589. Surah yang ke-25, surah yang ke-84 dalam susunan Al-Quran. Jadi surah ini ada 25 ayat. Baik, sebelum kita membaca surah Al-Insyiqaq, inilah sama-sama kita menghadiahkan bacaan Ummul Quran kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ahli keluarga baginda, tabi'in, tabi'in, seterusnya kepada seluruh para ulama dan muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik tuan-tuan, kita buka muka surat 589 surah Al-Insyiqaq. InsyaAllah kita akan baca ayat pertama sehingga ayat yang ke-15. Baik, saya baca, tuan-tuan boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak nak kena saya sebut juga, walaupun kita dah sebut sebelum ini, tapi kadang-kadang kita terlanggar juga, ataupun kita tak cermat dalam menyebutkan huruf yang ada dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang apa yang berlaku, kita akan terbiasa menebalkan huruf yang tebal. Kebiasaan macam itulah tuan-tuan. Huruf tebal kita akan tebalkan. Tetapi apa yang berlaku, huruf yang tebal itu cukup tebalnya, tapi malangnya huruf yang sebelumnya ataupun selepasnya kadang-kadang terikut kita tebalkan. Sedangkan huruf yang sebelumnya tak tebal, nipis saja. Tetapi kita ikut menebalkan sekali ketika mana menyebut huruf yang tebal. Okey,
Okey, baik. Pada kalimah bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan, penting sebab apa? Sebab ayat ini ada dalam ayat yang pertama surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Bila kita lihat pada ayat bismillahirrahmanirrahim, kalimah yang ada kat situ adanya kalimah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Di situ tuan-tuan adanya huruf yang tebal, iaitu huruf ra. Huruf ra. Huruf ra ni memang kita akan tebal lah. Ra. Ketika mana baris atas, dia akan tebal. Ketika di mana dia baris depan, dia akan nipis. Ketika mana dia baris bawah, dia akan nipis. Itu huruf ra tuan-tuan. Okey, baik. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ketika mana kita nak menebalkan huruf ra, perlulah kita berhati-hati supaya hanya kita menebalkan huruf ra saja. Jangan kita tebalkan huruf sebelumnya. Contoh pada kalimah Ar-Rahim, adanya huruf ha, hak gulung tu. Pada kalimah Allah, bismillahi, itu huruf ha. Kat sini tuan-tuan, yang kita tebalkan hanyalah huruf ra. Huruf ha jangan ditebalkan. Kadang-kadang berlaku ada sebahagian membaca dengan, ada segelintir tuan-tuan yang baca dengan Bismillahirrahman. Jadi kat situ berlaku menebalkan huruf ha. Huruf ra tadi dah tebal. Tetapi jangan ditebalkan pada huruf ha. Bismillahi. Senyum sedikit. Hirrah. Barulah kita tebalkan huruf ra. Hi nipis. Maknanya kita jangan tebalkan. Jangan cepat kita mengembungkan mulut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia akan menebalkan huruf ha. Okey, pertama. Yang kedua, pada kalimah Ar-Rahim ada ra yang berbaris atas. Sebelumnya ada kalimah Rahman, iaitu huruf nun yang berbaris bawah. Rahmani. Ni. Kemudian barulah kita bertemu dengan huruf ra. Jadi nipiskan huruf nun. Ni, senyumkan sikit ni. Jangan kita tebalkan huruf nun pula. Apa yang berlaku kadang-kadang berlaku dia baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nurrahim. Dia tebalkan huruf nun. Sedangkan nun tak tebal, nun nipis. Ni, senyum saja. Nirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ni, sebut senyum dulu. Kenapa tuan-tuan? Apabila kita tak berhati-hati ketika mana menemukan huruf yang nipis, kita tebalkan pula. Kadang-kadang hampir-hampir seakan-akan menukarkan baris pula. Nun yang berbaris bawah, dia nak tebalkan huruf ra itu, menyebabkan huruf nun pun tebal. Akhirnya seakan-akan bunyi macam nun itu berbaris hadapan. Ar-Rahmanir-Rahim. Nu jadi dia. Nur-Rahim. Jadi sebenarnya Nir-Rahim. Jadi hati-hati. Mana yang perlu kita tebalkan, kita tebalkan. Yang nipis jangan kita tebalkan. Okey, selesai. Ayat yang pertama kita lihat pada surah Al-Insyiqaq. Saya baca tuan-tuan berikut. Idza as-samaa'u syaqqat. Ini kita bincang banyak dah. Jumpa huruf dal, jangan lupa letak pada makhraj idal. Kemudian huruf ta yang mati pada kalimah insyaqqat. Nun ta yang mati ketika mana waqaf. Syaqqat. Lepaskan sedikit angin. Tahan kita punya suara, kemudian kita lepaskan sedikit angin. Syaqqat. Okay, baik, sedikit saja, jangan terlampau banyak ataupun langsung kita tahan suara, langsung tak keluar angin ataupun nafas dalam mulut kita. Jadi ini banyak dalam surah ini, banyak ta yang mati kita akan temu. Jadi kena cermat dalam membaca huruf ta yang mati. Sebab apa di situ tuan-tuan? Huruf ta yang mati ketika waqaf dia ada sifat hamas. Hamas iaitu melepaskan. Apa yang dilepaskan? Angin dalam kita punya mulut. Angin dalam mulut kita ataupun kita lepaskan nafas. Jadi kena lepaskan sedikit sahaja, jangan banyak sangat. Terus
وأذنت لربها وحقت. Adinat ada lepaskan sikit. Huqqat pun sama juga kita lepaskan. Wa idzal ardu muddat. Okay, hati-hati huruf mim mati, mim baris hadapan muddat bukan maddat. Hati-hati. Sekali lagi. Wa idzal ardu muddat. وألقت ما فيها وتخلت. Okey, baik. Jumpa banyak huruf ta yang mati. Okey, baik. Pada ayat ini tuan-tuan adanya huruf kha, ta kha. Huruf kha kita dah sebut dah sebelum ni makhraj dia pada hujung kita punya kerongkong. Hujung kerongkong. Kha. Kongsi tempat yang sama huruf ghin. Kha. Jadi macam mana bunyi dia tuan-tuan? Seakan-akan macam kita nak buang kahak tuan-tuan. Bunyi macam tu tuan-tuan. Kha, khi, khu. Jadi pastikan kha betul-betul. Jangan bertukar pula kha seakan-akan macam huruf ha. Hati-hati. Wa takhallat. Jangan wa takhallat. Tak dengar seakan-akan macam huruf ha. Tak dengar dia punya bunyi. Sebab dia bila bunyi macam tu tuan-tuan, maknanya tepatlah makhraj kita letakkan pada hujung kita punya kerongkong bersebelahan dengan pangkal lidah kita. Itu tempat dia makhraj huruf kha tadi. Okey, selesai. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Baik, kat situ adanya huruf ha. Kadihun, kadahan. Anda kena betul-betul ha keluar pada pertengahan kerongkong. Famulaqi. Kat sini tuan-tuan kena hati-hati. Adanya huruf ha. Ha gulung tuan-tuan. Ha gulung itu keluar pada kerongkong juga. Tadi ha pedas, kadihun. Pertengahan kerongkong. Ha pedas tadi. Ha gulung keluar dia pada pangkal kerongkong. Ha. Okey, baik. Jadi pada huruf ha ini tuan-tuan, kita kena jelaskan dia. Betul-betul kita keluarkan huruf ha. Sebab huruf ini berada pada bahagian paling dalam sekali, paling jauh tuan-tuan. Pangkal kerongkong. Ha. Kongsi tempat sama huruf hamzah. Jadi apa yang berlaku, huruf ini tuan-tuan mudah sangat tersembunyi. Kalau kita tak keluarkan dia, akan hilang dia tuan-tuan. Jadi kita kena jelaskan huruf itu. Okay, baik. Bila kita sebut, kita kena keluarkan dia. Takut-takut kalau kita tak jelaskan betul-betul, dia akan hilang, dia tersembunyi. Akhirnya tak dengar pun dengar huruf ha itu. Apa yang berlaku? Bunyi dia famulaqi. Dia hilang macam tu je tuan-tuan. Tak dengar. Tapi kalau dengar famulaqi, dia ada bunyi. Sebab dia paling pangkal. Ha i hu. Famulaqi. Dia ada bunyi ha di situ. Tapi kalau kita tak jelaskan, dia akan tersembunyi. Sebab dia berada pada paling dalam kita punya organ percakapan kita, iaitu pangkal kerongkong kita tuan-tuan. Jadi keluarkan dia. Begitu juga dalam surah Al-Fatihah tuan-tuan. Ihdinas siratal mustaqim. Keluarkan dia huruf ha itu. Jangan kita baca laju saja tuan-tuan. Ihdinas siratal mustaqim. Tak dengar huruf ha itu. Jadi
Mana dengar bunyi huruf ha. Dia selesai. Jelaskan huruf ha. Sebab huruf ha ini mudah dia tersembunyi. Dia sambung. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Okey, baik. Bi yaminihi. Pun ada juga huruf ha. Keluarkan dia punya bunyi. Suara kita kena keluarkan. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Masrura, huruf sin, mas. Senyum sikit. Jangan masrura dia cakapkan macam huruf sad. Dia nak tebalkan huruf ra baris depan ru. Tapi terbawa-bawa ketebalan huruf ra itu menyebabkan huruf sin sebelum dia menjadi tebal. Masrura ditebalkan huruf sin. Sedangkan masrura senyum saja, senang. Okey, baik. Terus wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Huruf dha kita dah sebutlah sebelum ni, sama dengan huruf ta, huruf dal. Keluarkan, letakkan pada hujung gigi kapak. Apa yang diletakkan? Permukaan hujung lidah. Dhahri. Tebalkan huruf dha, nipiskan pada huruf yang seterusnya, iaitu huruf ha dan huruf ra. Dhahri. Dhahri. Maknanya jangan tebal. Rih. Jangan ra ditebalkan pula. Ri. Nipis saja ra. Ra baris bawah nipis. Okey, selesai. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Innahu dhanna an lan yahur. Baik tuan-tuan, dengungkan pada tempat dengung. Innahu dua harakat. Dhanna lan yahur. Dengungkan dua harakat. Tetapi allan jangan didengung pula, jangan allan. Jangan dengung pula. Allan. Terus saja. Sebab kat sini kita kena baca dengan mengidghamkan. Tetapi tak pula kita diminta untuk dengung. Dipanggil idgham bila gunnah. Jadi jangan kita dengungkan. Cuma kita masukkan saja huruf nun itu ke dalam huruf lam. Alla. Terus saja. Jangan alla dipanjang ke pula harakat s tu, didengungkan pula. Okey. Baik, hati-hati. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Okey, baik tuan-tuan. Okey. Kalimah basira. Okey, huruf sad itu kita dah tahu dah. Huruf yang tebal. Huruf isti'la. Dia panggil isti'la, sifat dia lah tebal. Sudah cerita huruf tebal tuan-tuan. Okey, baik. Tapi dalam kita menyebutkan huruf sad ini tuan-tuan, jangan sampai kita memuncungkan mulut kita. Jangan sampai muncungkan. Sebab apa? Sebab sad itu tuan-tuan keluar pada ataupun makhraj dia keluar pada lisan.
lidah kita. Kalau kita muncungkan dia tuan-tuan, seakan-akan sod itu keluar pada kita punya syafatain, bibir. Sedangkan sod keluar pada lisan. Jadi kita sebut tebalkan dia tapi tanpa memuncungkan. Si cukup tebal. Basira. Jangan kita baca basira. Susah sangat kalau baca. Dia muncungkan pula huruf sod itu. Basira. Tetap dengan tebal. Kalau huruf sin, basira. Itu huruf sin. Kalau huruf sod, basira. Macam tu tuan-tuan. Tak perlu sampai kita menebalkan basira sampai susah untuk kita membaca. Sebab huruf sad adalah huruf lisan, huruf lidah, bukan huruf bibir kita tuan-tuan. Okey, baik. Kita tengok sedikit tuan-tuan perbincangan ataupun perkongsian yang boleh kita ambil dalam surah Al-Insyiqaq ini tuan-tuan. Surah Al-Insyiqaq ini memberi maksud Al-Insyiqaq bermaksud terbelah. Okey, baik. Apa yang terbelah itu tuan-tuan? Jadi Al-Insyiqaq diambil daripada kalimah yang ada dalam surah ini tuan-tuan. Jadi kita akan lihat apa yang terbelah itu. Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang pertama, izas samaa'u syaqqat. Okey, baik. Allah kata apabila langit terbelah. Okey, baik. Jadi surah ini tuan-tuan pada awal ayat pertama dah menceritakan, dah menggambarkan tentang hari kiamat. Dalam surah-surah sebelum ni tuan-tuan pun sama juga. Surah Al-Mutaffifin, surah Al-Infitar kita baca kan, ada menceritakan tentang hari-hari kiamat, keadaan hari kiamat. Jadi Allah tegaskan lagi dalam surah ini kesinambungan daripada penceritaan hari kiamat. Maknanya hari kiamat itu benar-benar berlaku. Tak ada siapa yang boleh menafikan ataupun menghalang daripada berlakunya hari kiamat. Jadi Allah tegaskan banyak dalam surah-surah yang berbeza-beza menceritakan tentang hari kiamat. Okey, baik. Allah kata wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Jadi siapa yang patuh ini tuan-tuan? Yang patuh itu yang disebut tadi adalah langit, izas sama. Jadi langit itu patuh. Bila sampai dia waktu dia akan terbelah, dia akan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini tuan-tuan, langit patuh dengan Allah, maknanya langit kekal pada tempat dia. Tapi bila sampai pada waktu Allah izinkan, Allah perintahkan dia untuk berlaku kerosakan ataupun dipanggil terbelahnya langit itu, jadi akan berlaku langit itu terbelah dengan mudah sangat. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Jadi bumi kita hari ini berbentuk sfera tuan-tuan, bentuk macam bola, tapi akhirnya pada hari kiamat Allah ratakan bumi itu jadi kawasan yang lapang, yang luas sangat, rata. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi itu memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi ianya kosong. Jadi bumi itu tuan-tuan, kita tahu dah hari ini memang orang banyak mengkaji tentang apa yang ada di dalam bumi, macam-macam tuan-tuan. Ada petroleum, ada gas, ada emas, ada macam-macam lah semua. Yang semua itu memberikan manfaat kepada kita tuan-tuan. Tetapi pada datangnya hari kiamat, bumi itu akan memuntahkan apa yang ada segala dalam perutnya. Termasuklah manusia yang dikuburkan dalam perut bumi itu. Maknanya manusia itu akan keluarkan seketul-seketul tuan-tuan. Daripada zaman dahulu, maknanya zaman Nabi Adam itu sendiri, satu-satu dia akan keluarkan. Apabila bumi itu dah diratakan, akhirnya manusia sudah keluar daripada muka bumi dan berada pada bumi yang rata, berkumpulnya semua manusia pada waktu itu. Jadi tak ada satu pun yang akan terlepas. Jadi semestinya alam semesta ini sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Mana Allah tegaskan lagi, memang mereka ini tuan-tuan, planet-planet yang ada, bumi dan sebagainya, semuanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila Allah berikan perkara ini ataupun Allah tegaskan kepada kita bahawa semua makhluk yang ada
Semuanya patuh. Tetapi kenapa manusia kita ni tuan-tuan tak patuh? Sedangkan kalau kita lihat pada zahir, gunung ganang, langit, matahari, bulan, semua itu lagi besar daripada kita. Tetapi kita ni manusia yang kerdil, banyak kita melakukan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak patuh kita. Allah suruh buat sekian, kita buat sekian. Maknanya kebanyakan apa yang kita buat itu bercanggah dengan apa yang Allah suruh. Terbalik tuan-tuan. Kita menjadi orang yang derhaka, degil kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi makhluk yang lain patuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tegaskan pada ayat seterusnya, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Allah kata, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju ke arah Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Ni Allah nak kata. Allah beritahu kepada manusia ni, maknanya kita ni tuan-tuan hidup dekat atas muka bumi ni, ramai yang hidup bekerja keras. Tak kira lah kerja keras tu macam mana sekalipun, sama ada kerja keras itu untuk agama, kerja keras itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sebaliknya. Kalau orang kafir tuan-tuan, dia bekerja keras juga, tapi kerja keras itu semata-mata kerana untuk diri dia, untuk keluarga dia, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir dia menentang Nabi SAW bersungguh-sungguh, maknanya dia nak menghancurkan Islam, tak nak dia melihat agama Islam itu tersebar, bersungguh-sungguh bekerja keras dia. Sebaliknya orang Islam bekerja keras untuk menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masing-masing manusia ni bekerja keras. Ada yang cari makannya, mencari hidup. Hari ini banyak ujian tuan-tuan, ada yang kena buang kerja. Jadi masing-masing fikir macam-macam cara untuk survival ataupun untuk meneruskan kehidupan. Jadi sama ada cara yang dipilih itu cara yang betul ataupun tidak, terpulang kepada diri masing-masing. Allah kata manusia itu bekerja keras, kadihun. Dan bila mereka ini dah bekerja keras, akhirnya mereka ini akan menemui Tuhannya. Maknanya bila Allah kata manusia ini akan menemui Tuhannya, bila masanya? Bila yaumul qiyamah, yaumul akhirat ni tuan-tuan. Maksudnya pasti manusia ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Allah kata fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Inilah yang berlaku ketika mana manusia dah dikumpulkan pada yaumul qiyamah, iaitu yaumul akhirat itu. Allah kata apa? Maka orang yang catatannya diberikan daripada tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ini cerita tentang hari akhirat tuan-tuan. Maknanya orang yang Allah berikan kemuliaan dia, catatan amalan itu diberikan kepada dia dengan tangan yang kanan. Maknanya simbolik pada tangan kanan ini maknanya tangan yang baik. Jadi maknanya amalan ketika mana dia hidup itu baik. Maksudnya bila amalan dia baik, hitam dia baik, akhirnya dia akan mendapat ganjaran yang baik, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pasti. Jadi dalam surah yang sebelum ini tuan-tuan, iaitu surah Al-Mutaffifin, kita dah Allah dah beritahu dah kepada kita dalam surah tersebut adanya kitab As-Sijjin, kitab bagi orang-orang yang melakukan derhaka, dicatat segala amalan buruk dia. Kemudian ada kitab Illiyin, kitab yang dicatatkan padanya amalan-amalan yang baik. Jadi kalaulah semuanya yang dipulangkan kepada kita amalan-amalan yang baik daripada kitab Illiyin itu tuan-tuan, maknanya beruntunglah orang itu. Pasti dia akan mendapat kitab itu melalui tangan kanan. Maknanya baik dia punya utusan dia. Kemudian Allah kata wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Maksudnya orang ini dia akan mendapat berita gembira tadi, dia pastilah dia akan masuk dalam syurga dan dia akan kembali bersama dengan orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itulah keluarga dia di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Untungnya mereka. Jadi berseronok mereka bersama keluarga mereka, bersama kawan-kawannya, bersama anak beranak dia yang beriman itu di dalam syurga, menikmati segala kurniaan yang Allah berikan kepada dia tanpa ada sekatan, tanpa ada had, tanpa ada batas. Banyak yang dia akan dapat. Okey, baik. Seterusnya Allah kata wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan mengenai orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang ataupun dari sebelah kiri tuan-tuan.
fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celakalah aku, binasalah aku, habislah aku. Maksudnya dia takut, dia bila tahu dah maknanya tak dapat daripada tangan kanan, daripada tangan kiri, tuan-tuan. Jadi dia tahu dah memang tak selamatlah, habislah dia kembali. Allah kata wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, iaitu api neraka. Memang jelas dia akan masuk dalam neraka. Sebab dah nampak dah dari segi cara mendapat kitab itu sendiri dah buruk, apatah lagi keputusan yang pasti, keputusan yang buruk. Innahu kana fi ahlihi masrura. Allah kata apa? Sesungguhnya dia ni dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Maksudnya kat dunia dia gembira, seronok dia melakukan maksiat, seronok dia melakukan penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama satu keluarga melakukan perkara yang Allah benci. Itulah yang mereka dapat, maknanya mereka bersama-sama akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya orang beriman, mereka berseronok dalam syurga bersama keluarga mereka yang beriman. Okey, selesai. Kemudian Allah kata apa lagi? Innahu dhanna an lan yahur. Ayat yang ke-14, sesungguhnya dia menyangka bahawa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bala inna rabbahu kana bihi basira, sesungguhnya Tuhannya selalu melihat dirinya. Jadi orang kafir ni tuan-tuan, ataupun orang yang melakukan maksiat ni tuan-tuan, ketika mana dia hidup di atas muka bumi ni, dia merasakan tak ada apa-apa yang berlaku, seronok dia melakukan benda-benda maksiat, mencuri, menerima duit rasuah, mengambil hak orang lain, ambil tanah orang lain, contoh tuan, ataupun menyeksa orang, menzalimi orang, semua dibuat tu. Dia fikir apa yang dibuat itu maknanya tak ada apa-apa, lepas macam tu saja, dia tak akan bertemu dengan Tuhan pada sangkaan dia. Tapi Allah kata sesungguhnya tidak, maknanya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dia buat di atas muka bumi setiap saat. Sebab apa? Sebab di kiri dan kanan Allah nak kata memang adanya dua malaikat yang senantiasa tak henti-henti mencatat amalan. Allah kata apa? Kiraman katibin. Dalam surah Al-Infitar, kiraman katibin. Iaitu malaikat yang mulia yang mencatat segala perbuatan amalan. Maknanya kiri dan kanan kita ni tuan-tuan, adanya malaikat yang mencatat. Jadi Allah itu maha melihat, tahu. Walaupun dosa yang kita lakukan itu tanpa penglihatan manusia, orang tak nampak pun kita buat. Kita buat sorok-sorok tuan-tuan, orang nampak kita ni hebat tuan-tuan, tapi di sebaliknya ada dosa yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada sangkaan kita Allah tak nampak, tapi Allah nampak setiap satu yang kita lakukan. Dan setiap yang kita lakukan itu ada balasannya walaupun kecil. Allah kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan amal itu walaupun sebesar zarah tuan-tuan. Zarah ni tuan-tuan kecil tuan-tuan. Dalam ilmu sains dipanggil zarah tu atom. Kecil lah, sangat kecil. Yang kecil itu pun yang baik, amalan dibuat lakukan sebesar itu, Allah berikan ganjaran yang baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maknanya siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, maknanya kejahatan buruk itu akan diterimanya. Balasan buruknya dia akan terima walaupun kecil. Apatah lagi yang besar. Jadi sama-sama kita beringat tuan-tuan kepada diri kita, mudah-mudahan kita jauh daripada perkara-perkara yang membawa kepada dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, ketika mana Sayyidah Aisyah solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ataupun Nabi memohon dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi menyebut Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah ya Tuhanku, hitungkanlah aku dengan perhitungan yang mudah. Jadi Sayyidah Aisyah ni dengar Nabi sebut ataupun Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira.
Nabi minta dengan Allah supaya dihitung, dihisab dengan perhitungan yang mudah, yang senang. Maknanya sukarnya kita ni nak melepas al-mizan itu. Maknanya timbangan itu susah kita nak lepas sebab detailnya satu persatu Allah cek. Jadi Nabi berdoa supaya dipermudahkan hisab itu. Jadi Sayyidina Aisyah pun bertanya kepada Nabi. Kita sambung sikit tuan-tuan. Sayyidina Aisyah bertanya kepada Nabi, apakah yang dimaksud dengan perhitungan yang mudah itu? Nabi kata, ayanzura fi kitabihi fayatajawazu anhu annahu man nuqisha al-hisaba ya Aisyah yauma idzin halak. Nabi kata akan ditengok pada catatan dia itu sepintas lalu diberhentikan. Kerana sesungguhnya barang siapa yang dilakukan perhitungan dengan teliti atas kitabnya pada waktu itu, ya Aisyah, celakalah dia. Okay, mana tuan-tuan daripada hadis ni mudah kita faham tuan-tuan. Maknanya bila Nabi sebut minta permudahkan untuk dihisab, Nabi kata apa? Ketika mana di yaumul mahsyar nanti tuan-tuan akan dihitung setiap orang itu. Dan setiap orang yang dihitung akan lalu pada tempat perhitungan dengan membawa kitab masing-masing, sama ada baik ataupun tidak baik. Jadi siapa yang dapat melintas hisab itu dengan mudah, selamat dia. Tetapi siapa yang diminta berhenti, maksudnya minta untuk dicek satu persatu, maknanya Nabi kata cilakalah ke atas orang itu. Maknanya bahaya apabila kitab itu diperbuka satu persatu, dilihat setiap apa yang dilakukan. Maknanya tak selamat tuan-tuan. Mudah kita faham hari ni tuan-tuan. Masing-masing saya rasa tuan-tuan pernah naik kapal terbang kan. Mungkin banyak kali dah naik kapal terbang. Kita akan lalu kepada tempat yang check border tu tuan-tuan. Kita akan masuk tempat yang scan tu, bawa beg dan sebagainya. Jadi orang yang check tu dia akan tengok sepintas lalu apa yang ada dalam beg tu. Dia tengok tak ada apa-apa, okey jalan, lepas. Okey selesai. Tetapi kalau dia tengok dalam tu, ada something. Benda macam pisau ke, senjata ke contoh. Okey berhenti, bawa beg ke tepi, dia akan check buka satu-satu. Mana nahas tuan-tuan. Sama juga besok, yaumul akhirat besok, di depan Allah Subhanahu Wa Taala dia akan dicek satu persatu. Jadi siapa yang dapat lepas, insya-Allah baik dah dia punya keputusan dia. Mudah dia terus masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi ajar kepada kita supaya berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi minta supaya kita ni minta dengan Allah banyak kali supaya dia permudahkan hisab kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang dipermudahkan hisab, dan insya-Allah kita sama-sama masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan kampung halaman kita tuan-tuan. Kita akan kekal di situ. Jadi bagi orang yang sedar, mereka akan bersungguh-sungguh kejar nak balik, rindukan kampung halaman mereka, insya-Allah. Baik, saya rasa sangat itu untuk malam ini. Mudah-mudahan yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan ilmu dan perkongsian saya pada malam ini tuan-tuan. Jadi saya sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah.